Dan akhirnya sumpahan no goal no problem itu telah dipecahkan oleh Boris Kok apabila dia menjaringkan gol yang pertama buat dirinya sendiri dan buat Sarawak United FC dalam perlawanan Liga Super yang ketiga menentang Penang FC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi yang belum lagi subscribe channel saya, boleh subscribe sekarang, like dan komen untuk topik yang kita nak lawyer dalam video kali ini. Rasanya belum terlambat untuk saya ucapkan tahniah kepada Sarawak United FC kerana berjaya mendapatkan satu mata di Stadium Negeri menentang Penang FC, di mana perlawanan itu berakhir dengan seri 1-1. Dan jika kita lihat kepada keseluruhan game tersebut pada first half, sememangnya Penang FC menguasai permainan dengan membuat beberapa percubaan yang berbahaya di depan gol. Namun, pada second half, Sarawak United telah memulakan langkah dengan membuat serangannya lebih agresif, namun masih lagi gagal untuk mendapatkan sebarang gol sehinggalah pada minit ke-80. Dan jika kita ulas pada gol yang pertama dihasilkan oleh Penang FC pada minit ke-73 melalui header oleh Casagrande, dan bola itu di-cross oleh Hilal apabila Asri Cucu membuat simple clearance yang hanya sampai ke hadapan kotak dan bola itu dipotong oleh Hilal dan akhirnya gol Sarawak United bolos pada minit ke-73. Namun Sarawak United tidak pernah tunduk, tidak pernah berputus asa. Mereka mencuba lagi pada minit ke-83. Boris Kok telah memecahkan rekod di mana dia menjaringkan gol yang pertama buat Sarawak United FC dalam Liga Super 2022. Berbulu juga kita tengok game nanti. Di mana tidak, Sarawak punya serangan, Masya Allah. Dan ini merupakan 3 fakta menarik sepanjang perlawanan itu. Perkara yang pertama adalah serangan bertubi, namun masih lagi tumpul. Jika kita lihat pada game semalam, sebenarnya Sarawak United FC boleh menang pada second half, di mana kita lihat Sarawak United telah menghasilkan 9 shot, di mana 6 shot on target dan menguasai 59% keseluruhan permainan. Namun apa yang kita lihat hanyalah terhasil 1 gol sahaja di sepanjang 90 minit. Kesebelasan utama yang diturunkan oleh B. Satinaden, dia telah mengubah pemain yang berada di posisi right back, iaitu menurunkan Norman, dan Asri Cucu bermain di left back. Defend tengah macam biasa. Kemudian midfield kita tengok ada Boris Kok, ada Lee Chang Hun, Syami Zuan macam biasa berada di wing kanan dan Beto wing kiri. Dan 2 pair forward kita pemain import, iaitu Francis Kone dan Ucik Akbar mengemudi serangan pada malam itu. Perkara yang positif saya lihat adalah bagaimana serangan demi serangan yang dibina oleh Sarawak United bagi menghasilkan gol. Dan serangan itu banyak berfokus kepada flanker, iaitu Syami Izwan yang banyak membuat larian-larian yang berbahaya di bahagian wide attacking right. Dan sempat juga pada akhir-akhir minit permainan sebelum dia ditukar, dia bertukar dengan Beto, dia bermain di sebelah kiri pula. Beto bermain di sebelah kanan. Dan ada beberapa peluang yang sepatutnya Syami boleh skor tapi gagal dimanfaatkan oleh dia. Tapi yang paling hangat malam tadi adalah tak lain tak bukanlah Francis Kone, di mana dia merupakan center forward buat kita dan dia gagal untuk menghasilkan gol. Banyak juga kritikan yang kita dengar bagaimana persembahan Francis Kone malam tadi, di mana dia agak lemah dan beberapa touch dia agak longgar sebenarnya bagi seorang pemain import. Namun saya ambil perkara positif di mana Francis Kone adalah tipikal target man untuk penyerang dalam Liga di Malaysia, di mana dia sebenarnya patut memberi ruang ataupun mencipta peluang untuk pemain lain bagi menghasilkan gol. Dan ada sebenarnya di mana bila dia dapat bola, dia nak teru kepada Syami Izwan tapi diintercept oleh Kapten Pulau Pinang FC. Tapi itulah sebab memang kerja dia sepatutnya menjaringkan gol, tapi dia masih lagi gagal untuk menemui sebarang gol sepanjang 3 game di Liga Super. Dan apa yang saya puji adalah Lee Chang Hun, seorang midfield yang sangat selesa dengan bola, di mana dia boleh buat apa sahaja dengan bola apabila berada di kaki dia. Sangat tenang. Dan overall sebenarnya pemain Sarawak malam tadi telah menunjukkan satu prestasi yang sangat baik, effort yang sangat baik. Tengoklah Stuart Wak pun ada shoot keeper tepis, ada Ucik Akbar shoot. Maksudnya kita mempunyai banyak peluang untuk menjaringkan gol. Namun itulah
jumpy depan gol tu memang susah nak dah. Perkara kedua ialah hilangnya sumpahan no goal, no problem. Sarawak United FC telah mulakan kempen Liga Super dengan 2 perlawanan kalah. Yang pertama kalah menentang Kedah 0-1, tiada gol. Perlawanan yang kedua lagi sedih, 6-0 menentang JDT FC, masih lagi tiada gol. Dalam perlawanan FA, Sarawak United telah menjaringkan 7 gol menentang Ultimate FC. Namun gol itu tidak bermakna kepada statistik untuk Liga Super, di mana gol itu tidak menyumbang gol ke dalam Liga Super. Sebab Piala FA bila dah menang, gol ataupun bolos tidak dikira, terus lepas ke next round. Gol yang dijaringkan oleh Sarawak United tentang Ultimate FC itu sebenarnya telah memberi motivasi kepada pemain itu sendiri, pemain Sarawak United FC, untuk lebih bersemangat bermain, dan fan pun mula menunjukkan perkembangan yang positif. Maksudnya Sarawak boleh menjaringkan gol. Dan akhirnya sumpahan no goal no problem itu telah dipecahkan oleh Boris Kok apabila dia menjaringkan gol yang pertama buat dirinya sendiri dan buat Sarawak United FC dalam perlawanan Liga Super yang ketiga menentang Penang FC. Kalau nak cerita, gol Boris Kok tu taklah cantik sangat sebab dia hanya tap in, tetapi gerakan yang memulakan gol itu yang cantik. Lee Chang Hoon dari sebelah kiri, dia cut inside masuk ke bahagian tengah, di luar box dia buat shooting, terkena palang. Bola itu terhidang di hadapan Boris Kok. Boris Kok pun apa lagi, tap lah. Tapi kalau kita nak tahu, benda senang. Ingat senang ke nak skor bola depan gol tu? Cubalah. Dan perkara yang terakhir adalah debut untuk pemain muda. Apabila Sarawak United telah mengeluarkan senarai pemain, saya secara jujur terkejut. Norman bermain di bahagian right back. Pemain itu baru saja diserap daripada skuad Presiden Sarawak United FC pada tahun 2021 dan telah membuat debut pada perlawanan yang ketiga. Ini merupakan petanda yang positif di mana Jurulatih B Setianedan memberi kepercayaan kepada anak-anak muda yang perform untuk bermain di Liga Super. Dan kita lihat dia bermain sepanjang 64 minit sebelum dia digantikan oleh SV Not. Not bad untuk pemain muda yang bermain selama 64 minit. First 11 lagi tu. Dan yang paling kita suka adalah apabila masuk pemain muda yang kedua, iaitu Zamian. Menggantikan Francis Conner. Fan apa lagi? Pop. Seronok tengok Francis Conner keluar. Dan Zamian sempatlah buat beberapa touch-an. Ada dribble dia di luar kotak penalti dan not bad sebenarnya untuk pemain muda yang berasal dari skuad Presiden bermain di skuad senior. Tahniah B Setianedan kerana memberi kepercayaan kepada dua pemain muda ini. Dan apabila benda ini berlaku, pemain muda lain akan rasa untuk lebih bersemangat nak bermain, nak masuk ke, nak tembus ke first 11 untuk bawah B Setianedan. Jangan pula kelak lu condemn, nyetuk Yakai ni pas bos, yalah first 11. Jangan macam tu. Be positif. Kesimpulannya sebenarnya malam tadi Sarawak United FC bermain dengan baik menentang Penang FC. Kita sedar Sarawak United FC tidak mempunyai bintang seperti tim-tim yang lain. Namun kita harus bermain sebagai satu unit untuk memastikan kita kekal di Liga Super pada season ini. Apa-apa pun, encang sampai champion.